This call is now being recorded. Right, so dah direkam. So kita hari tu sebelum cuti 2 minggu, kita belajar bab yang kedua persamaan linear dalam satu formula ubah. So hari ni cikgu nak laju sikit, kita nak masuk persamaan linear dalam dua formula ubah yang melibatkan persamaan linear serentak. Okay, so ini adalah subtopik yang ketiga. Okay, di mana 2.3 dalam bab yang kedua persamaan linear tu merujuk kepada persamaan linear serentak. Okay, so kita nak terus pergi dekat 2.3.2. Okay, kamu boleh buat catatan sebab cikgu rasa ada sebahagian daripada kamu yang tak dapat modul lagi. Jadi yang dah ada modul boleh rujuk modul, yang tak ada tak apa, boleh buat catatan Okey, 2.3.2 menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua formula ubah dengan menggunakan ada dua kaedah yang kita akan belajar kat sini. Kaedah yang pertama adalah kaedah penggantian. Okey, kaedah yang pertama adalah kaedah penggantian dan kaedah yang kedua adalah kaedah penghapusan. Okey, jadi untuk hari ini kita nak belajar terlebih dahulu kaedah penghapusan Okey, so kaedah penghapusan. Okey, kita nak tengok contoh soalan terus Cikgu akan tunjukkan macam mana nak buat. Okey, ni contoh soalan yang pertama. 4x tambah 3y sama dengan 11. 3x tolak y sama dengan 5. Dan contoh soalan yang kedua. 3x tolak 5y sama dengan negatif 5. 4x tolak 11y sama dengan 2. Okey, so cuba tengok contoh soalan ni. Kalau kamu perhatikan dekat situ ada dua persamaan linear. Okey. Sebab tu dia dipanggil persamaan linear serentak sebab ada dua persamaan linear serentak dalam satu soalan. Okey, dan kalau kamu perhatikan dalam satu persamaan linear tu ada dua pemboleh ubah. Okey, so siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud dua pemboleh ubah? Kamu boleh on mic untuk respon soalan cikgu. Apa maksud dua pemboleh ubah? Tak ingat lah cikgu. Tak ingat. Dua pemboleh ubah maksudnya ada dua huruf. Pemboleh ubah tu maksud dia huruf. Okay. Alright, so dua pemboleh ubah maksudnya ada dua huruf. Jadi kita nak selesaikan persamaan linear serentak ni maksudnya kita kena cari nilai dua pemboleh ubah yang ada. Jadi pemboleh ubah yang ada di sini adalah huruf X dan huruf Y. Okey. Kita nak terus tengok contoh Okey, so kamu boleh catat apa dia yang cikgu nak tunjukkan dekat sini. Okey, bila ada dua persamaan macam ni, langkah pertama kamu labelkan dulu. Ni persamaan yang pertama dan yang ini persamaan yang kedua. Okay, labelkan sebab dah ada dua persamaan, okay? Alright, jadi sekarang kita nak belajar guna kaedah penghapusan. Okay, jadi bila nak guna kaedah penghapusan maksudnya kita nak hapuskan. So bila nak hapuskan maksudnya kita kena lenyapkan. So nak lenyapkan yang mana? Lenyapkan sama ada pemboleh ubah X atau pemboleh ubah Y. Okay, so kalau kamu tengok dekat situ. Okay, kalau nak hapuskan, dia punya pekali dia mesti sama. Okay, katakanlah dekat persamaan yang atas tu, persamaan linear yang atas ni, yang untuk X. Okay, yang untuk X, pekali dia kat sini adalah 4. Okay, cuba tengok yang kedua pula. Untuk X, pekali dia dekat sini 3. Jadi kalau 1, 4, satu lagi 3, kita tak boleh hapuskan sebab nombornya tak sama. So kalau nak hapuskan dia mesti nombor yang sama. Okay?
Alright. So sekarang X tak boleh nak hapuskan sebab nombor dia tak sama. Sekarang kita tengok Y pula. Y ni dia punya pekali dia kat sini 3 atas ni, dan untuk persamaan yang kedua pekali dia dekat sini berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 1. Pandai. Terima kasih. Siapa tu? Akila. Akila. Okey, terima kasih Akila. So dekat sini walaupun kita tak nampak tapi dia sebenarnya adalah 1. So lagi sekali tengok kat sini atas 3, kat bawah ni 1. Ada tolak 1 kat sini lah. Okey, jadi tak sama. Bila tak sama, macam mana kita nak hapuskan? Sebab sekarang kita nak guna kaedah penghapusan. Okey, penghapusan maksudnya kena hapuskan. Jadi tengok tak ada yang sama. So langkah yang pertama kita kena bagi sama dulu. Okey, so nak bagi sama ni tak kisah kamu nak bagi sama X ataupun Y. Tapi tips dia dekat sini, kalau kamu nak bagi sama, kamu pilih pun boleh ubah ataupun huruf yang nombor dia senang kamu nak bagi sama. Okey, so bagi cikgu dekat sini, kalau nak pilih antara X dengan Y, cikgu akan pilih Y. Sebab Y ni nombor dia kira kecil lah. Atas 3, bawah 1. Jadi sekarang kita nak bagi sama tu, kita nak bagi sama nombor apa? Untuk Y ni. Ada tak sesiapa boleh respon dekat cikgu? Nak bagi nombor tu sama. Sekarang dekat atas 3, dekat bawah 1. Tak sama kan? Jadi kita kena bagi nombor tu sama. So kita nak bagi nombor apa yang sama? Tak faham soalan cikgu Okey. Apa? Macam ni Alia Maisara respon dekat chat. Okey, thank you Alia Maisara. Okey, darabkan Y tu dengan 3. Betul. Okay, thank you Alia. Sebab apa kena darab dengan 3? Sebab kita nak bagi sama. Atas 3, bawah 1. Jadi nak bagi sama jadi 3 juga. So kita darab dengan 3. Okay, tapi bila nak darab dengan 3, kena pastikan semua pun kena darab dengan 3. Barulah dia valid. Kalau darab 1 je kat sini 3, tak betul lah. Dia mesti darab dengan ketiga-tiga sebutan. So step yang seterusnya, yang ni kamu kena bagi sama. So, okay, kena bagi sama. Jadi dekat sini darab 3, semua kena darab 3, sampailah yang kat belakang tu pun darab 3. 3 kena darab 3. Okay, so bila dah darab 3, tulis semula kedua-dua persamaan ni. Di mana persamaan pertama tulislah sebagai 4X tambah 3Y sama dengan 11. Alright. Persamaan yang kedua kali ni dah jadi yang baru. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang baru dia akan jadi macam mana? Setelah didarab dengan 3. Anyone? 9X tolak 3Y sama dengan 15. Okay, very good. Thank you very much. 9X tolak 3Y sama dengan 15. Dia akan jadi macam tu lah, dia dah jadi yang baru. So sekarang perhatikan, dah sama. Okay, dah sama 3Y, bawah pun 3Y. Alright. Okay, seterusnya kita nak hapuskan dia. Okay, step seterusnya kamu tengok dekat depan 3Y tu, dekat depan 3Y ni tanda tambah. Persamaan yang kat bawah ni depan 3Y tanda tolak. Okey, jadi kamu tengok tanda dia berbeza. Okey, kalau tanda dia berbeza, operasi dia berbeza, jadi untuk hapuskan dia, kamu take note yang cikgu tunjuk ni. Kamu take note ni. Ni cikgu tulis tanda berbeza tambah kan? Kamu take note ni. Yang ni kalau kamu tengok tanda dia pekali dah sama,
Tapi tanda berbeza. So untuk hapuskan dia kamu kena buat tambah. So kamu tulis tanda berbeza tambah. Okay. So tanda berbeza tambah maksud dia kamu buat macam ni. Macam ni tambah Jadi cikgu cakap tanda berbeza tambah kan. So kamu buat tambah. Okay. Lepas tu kamu buat macam ni. Sekarang kita tambah. Okay, jom kita tambah. Mula-mula tambah yang X dulu. So 4X bawah 9X. Kalau tambah jadi berapa X? X tambah 9X. Anyone? 13X. Okay. Thank you. 13X. Okay, lepas tu sekarang tengok yang dekat Y ni pula. Tengok yang dekat Y ni. 3Y, okay, positif 3Y. Positif 3Y tambah negatif 3Y. Berapa Y? Positif 3Y tambah negatif 3Y. Berapa Y? Ini. Ada berapa Y? Kalau kita tambahkan positif 3Y tambah negatif 3Y. Berapa Y? Berapa Y? Yang ni. 3Y tambah negatif 3Y. Tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. Okey, Nur Nabila respon dekat chat kata kosong. Okey, betul Nur Nabila. Kosong. So kosong maksudnya kosong Y. Okey, maksudnya dah terhapus. Jadi kita dah berjaya hapuskan Y. Okey, kosong Y. Jadi kalau kosong Y, perlu tak kita tulis kosong Y kat situ? Tak perlulah sebab dah kosong, dah terhapus, dah tak ada. So bila tak ada, tak perlu tulis. Okay, so cikgu akan tulis macam ni. 13X sama dengan 26. Okay, mana datang 26 ni? 26 ni dapat dari mana 26 ni adalah hasil tambah 11 tambah 15. So dia jadi 26. Right. Okay, so kat sini kita dah berjaya hapuskan Y. Okay, so dia jadi 13X sama dengan 26. Okay, nak dapatkan nilai X? Macam mana nak dapatkan nilai X? Nak dapatkan nilai X 26 per 13 ataupun 26 bahagi 13 bersamaan dengan 2. So X sama dengan 2. Okay, jadi yes, kita dah dapat cari nilai X. Right? Okay, tapi sebabkan persamaan linear serentak ni dia ada 2 pun boleh ubah. Alright? Jadi kita baru dapat cari 1 pun boleh ubah iaitu X. So sekarang kita kena cari nilai Y pula. Okay? Jadi kita gunakan nilai X yang kita dapat ni, X sama dengan 2. Kita masukkan dalam mana-mana persamaan. Salah satu persamaan sama ada 1 atau 2. Okay? Nak masuk dalam mana-mana persamaan pun tak apa. Tujuan dia supaya kita akan dapat nilai Y. Alright? Jadi sekarang ni nak dapatkan nilai Y, sekarang cikgu nak masuk dalam salah satu persamaan. Jadi antara persamaan 1 dengan persamaan 2, okay, kamu boleh pilih mana-mana tapi cikgu ada tips untuk kamu. Pilihlah persamaan yang kamu rasa nombor dia lebih kecil supaya senang untuk kamu. Jadi dalam soalan ni kamu nak pilih persamaan pertama atau kedua? Kedua. Okey, pilih yang kedua. Sama pilihan dengan cikgu. Cikgu pun akan pilih yang kedua. So sekarang
gantikan X sama dengan 2 yang kita dapat ni tadi, X sama dengan 2 ni, masuk ke dalam persamaan 2. So boleh buat macam ni lah. Okey, persamaan yang kedua tadi adalah yang ini. Ni persamaan yang kedua, iaitu 3X tolak Y sama dengan 5. Okey, jadi kamu tulis balik dekat sini. Tapi kamu perhatikan X ni cikgu buat warna biru. Sebab apa? Sebab X ni kejap lagi cikgu nak ambil nilai X sama dengan 2 yang kita dah dapat tadi masuk dalam persamaan. Alright, boleh So 3X tolak Y sama dengan 5. Dia akan jadi macam ni lah. 3X tu cikgu gantikan dengan nilai 2 tadi yang kita dah dapat. Okay, lepas tu tolak Y ikut sama macam dekat atas tu. Sama dengan 5 ikut sama So 3 dalam kurungan 2 ni, di mana 2 ni adalah nilai X. Ini adalah operasi darab. Okay, ini adalah operasi darab. So 3 dengan 2 ni maksud dia 3 darab 2. So 3 darab 2 kita akan dapat 6. 6 tolak Y sama dengan 5. Okay, jadi sekarang kita nak cari nilai Y. Okay, kita nak cari nilai Y. So kita kena pindahkan siapa kalau kita nak cari nilai Y? Kita pindahkan 6. Pindahkan 6 sebab kita nak Y dekat sebelah kiri tu. So bila 6 pindah ke, kita nak pindahkan 6. Okay, bila kita nak pindahkan 6, so 6 ni akan pergi duduk sini. Okay, 6 dia akan duduk sebelah 5. Soalan cikgu, bila 6 pindah ke sana, akan jadi 5 tolak 6 ke? 5 tambah 6 ke? 5 darab 6 ke? 5 bahagi 6? Boleh sesiapa respon? 5 tolak 6. 5 tolak 6. Okay, sebab 6 tu adalah nombor positif. So dia akan jadi macam ni. Tinggal tolak Y dekat situ. 6 ni pindah. So tinggal kat sini tolak Y. Okay. 5 tolak 6 kita akan dapat negatif 1 So dekat sini macam ni lah. Negatif Y sama dengan negatif 1. Alright. Jadi kalau kita nak cari Y, cikgu ajar cara shortcut lah. Okay, kalau kamu nampak dekat sini ada negatif, dekat sini pun ada negatif. Cikgu ajar, ni konsep yang salah tapi nak bagi kamu faham, cikgu ajar cara shortcut. Kalau dua-dua belah persamaan ada tanda negatif, kamu just potong je dia, dua-dua belah tu. So bila potong, yang tinggal adalah Y dengan 1 saja. Jadi Y sama dengan 1. Okay, negatif Y sama dengan negatif 1 yang cikgu cakap tadi. Lepas tu boleh potong sebab dua-dua belah ada persamaan, ada tanda negatif. Boleh potong jadi tinggal Y sama dengan 1. Boleh ke? Boleh tak kelas setakat ni? Ini maksudnya kaedah penghapusan. Hapuskan dulu salah satu pun boleh ubah. Dah dapat nilai pun boleh ubah yang lain, gantikan dalam mana-mana persamaan untuk mencari lagi satu nilai pun boleh ubah. Okay, jadi dekat sini tadi kita dah dapatlah X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Macam tu. Boleh? So itulah jawapan dia. Okay, so ada 2 pun boleh ubah, maksudnya ada 2 jawapan untuk 2 pun boleh ubah. Okey ke? Boleh faham tak? Boleh ikut tak cikgu punya penerangan ni? Okey, tak apa. So kalau kamu tak okey sekarang pun, nanti kamu boleh tengok rakaman, boleh cuba fahamkan Okey, so cikgu harap di sisi kamu ada kalkulator sebab cikgu nak ajar macam mana cara nak gunakan kalkulator untuk cek jawapan. Ada tak di sisi kamu kalkulator sekarang? Ada bawa balik tak kalkulator? Ada.
Ada ada tak kalkulator kat sebelah untuk cikgu tunjukkan? Okay, so sekarang cikgu nak tunjuk guna kalkulator macam mana cara nak check jawapan. Alright? Sekejap cikgu punya PowerPoint ni dia lambat sikit. Okay, sekejap Okay, so 4x tambah 3y sama dengan 11. 3x tolak y sama dengan 5. Okay, kita boleh gunakan kalkulator Okay, so ini cara nak guna kalkulator. Untuk soalan persamaan linear serentak. Okay, tunggu sekejap Okay, so ada dua kalkulator macam. Okay, 4x tambah 3y sama dengan 11. So kamu tekan mode. Kamu nampak tak cikgu tekan mode sekarang? Kamu tekan mode sampai jumpa perkataan EQN. Okay. Ni kamu tekan mode sampai jumpa perkataan EQN. So EQN tu nombor 1 kan? So kamu tekan kalkulator kamu dekat nombor 1. Okay, lepas tu dia akan keluar unknowns 2, 3, 4. So unknowns tu maksud dia pom boleh ubah. Jadi pom boleh ubah kita ada 2, iaitu X dengan Y. Jadi kamu pilih 2. Kamu tekan nombor 2 dekat kalkulator. Okay, lepas tu dia akan keluar A1 seperti yang cikgu tunjukkan sekarang ni. So A1 adalah merujuk kepada, kamu tengok yang ni persamaan yang pertama ni. Mula-mula 4x kan? Jadi kamu ambil perkali yang nombor 4 ni. So kamu tekan nombor 4, lepas tu kamu tekan sama dengan. Alright, lepas tu dia akan tanya B1. Okay, dia tanya B1. So B1 okay, B1 apa nilai B1? Nilai B1 adalah dekat perkali Y, iaitu 3. Yang ini 3. So kita masukkan 3, tekan nombor 3 dan tekan sama dengan. Lepas tu dia tanya C1. C1 adalah yang hujung ni lah, iaitu 11. So tekan 11 dan kemudian tekan sama dengan.
Okay, lepas tu dia tanya balik A2. So A2 kita tengok pula persamaan yang kedua. So persamaan yang kedua kita tengok yang first ni 3x kan. Jadi nombor dia ataupun perkali yang kita nak masukkan di sini adalah 3. So tekan 3, tekan sama dengan, dia tanya B2 pula. So B2 dekat sini ada tolak Y. So tolak Y, apa nombor yang ada dekat sini tadi? Awal-awal tadi Akilah dah ada beritahu nombor kat sini walaupun kita tak nampak, dia sebenarnya adalah 1. Okay, sekarang kita nak letak 1 ataupun tolak 1 dekat sini. Dekat kalkulator tu kita nak letak 1 ataupun tolak 1. Tolak 1. Okey, tolak 1, betul. Tolak 1 sebab kalau ada tanda tolak, kena masukkan sekali tanda tolak tu. Maksudnya dia macam negatif 1 So kita tekan tolak 1 ataupun tekan negatif 1. So tekan sama dengan. Dan last kali dia akan tanya C2. So C2 kita adalah 5. Yang ujung sekali ni 5 Okay, so kita tekan 5 dan kemudian kita tekan sama dengan. Okay, so sekarang dekat kalkulator dia keluar X sama dengan 2 dan tekan lagi sekali sama dengan, dia keluar Y sama dengan 1. So samalah dengan jawapan yang kita dapat tadi. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Okay. So kita tengok dia sama. So sama X2, Y1. Jadi maksud dia bila kita dah buat jalan kerja panjang-panjang, okay, kita buat jalan kerja panjang-panjang, lepas tu kita nak pastikan jawapan kita betul, so kita boleh check dengan menggunakan kalkulator Alright. Okay, sekarang jom kita cuba jawab soalan yang ni. 3x tolak 5y sama dengan negatif 5. 4x tolak 11y sama dengan 2. Okay, so daripada soalan ni, antara x dengan y, kamu nak pilih nak bagi sama x ataupun y? Kita ada x dengan y, so okay. Kamu nak bagi sama x atau nak bagi sama y yang senang? Sorry, terkeluar pula cikgu punya PowerPoint. Buka semula. Kamu dengar tak suara cikgu? Dekat sini, dekat cikgu ni hujan lebat sangat-sangat. Dekat kamu cuaca okey ke? Okey. Okey. So dekat cikgu di sini, cikgu di Kuala Kangsar Dekat Kuala Kangsar ni sekarang hujan lebat sangat-sangat. Sebab tu macam lambat sikit cikgu punya ni, dia mungkin line ke, cikgu pun tak pasti. Ini dia soalan dia tadi, sorry terkeluar tadi. Okay, 3x dengan 4x. Lepas tu 5y dengan 11y. Kalau
kita nak guna kaedah penghapusan seperti yang cikgu ajar tadi. So kita kena bagi sama. Sekarang kita tengok tak sama pun. Jadi antara X dengan Y, kamu rasa yang mana yang senang kita nak bagi sama? Nombor dia supaya sama, X atau Y? Okay, Alia Maisarah kata X. Okay, betul. X lah lebih senang sebab nombor dia kecil. Kalau yang Y tu nombor dia besar. Okay, alright. Jadi 3 bawah 4. Atas 3 bawah 4. Jadi sekarang kita nak bagi sama tu, kita nak darab dengan berapa? Supaya bila kita darab nombor tu dia sama. Okay, so kamu buat macam ni katakanlah 3 darab 2, 6. 4 boleh tak darab dengan apa-apa nombor dapat 6? Tak boleh. So kamu kena cubalah 3 darab 3, 9. 4 ada tak bila darab dengan mana-mana nombor dapat 9? Tak boleh. So kamu boleh buat macam ni lah. 3 darab 4, 12. 4 darab 3. So dia akan jadi 12 Bila kita darab, dia akan jadi 12. So bila 12, atas dengan bawah dah sama. Okay, dah sama. Right, jadi kalau kita nak selesaikan, kita tak boleh satu tempat je. Kalau macam persamaan yang pertama ni, okay, yang cikgu ajar tadi mula-mula kita labelkan. Okay, persamaan yang pertama ni dekat 3x je darab 4. Tak boleh. Dia mesti semua darab 4. Okay, dekat persamaan yang kedua, 4x darab dengan 3 sebab nak bagi sama dengan yang atas. Jadi semua tempat pun kena darab dengan 3. Macam tu Alright. So bila kita darab, boleh tak sesiapa bagi tahu cikgu persamaan yang baru? Yang pertama dia akan jadi 12x, kemudian tolak 5y darab 4, dia akan jadi 5 darab 4, 20. Jadi tolak 20y sama dengan negatif 5 darab 4, negatif 20. Okay, persamaan yang kat bawah 4x darab dengan 3. So dapat sama 12x. Okay, tolak 11y darab 3, dia akan jadi 33y sama dengan 2 darab 3 akan jadi 6. Macam itulah. So kalau kita perhatikan dekat sini, ada yang dah sama. Okay, yang sama dekat sini adalah x. 12x dekat atas, 12x dekat bawah. Okay, tadi tips yang cikgu bagi, kalau tanda berbeza, kamu kena tambah. Okay, ni tips dia tadi yang cikgu tunjuk contoh Tanda berbeza kena tambah. Sekarang soalan cikgu untuk 12x ni, okay, 12x ni, atas dengan bawah ni adakah tanda dia sama? Maksud cikgu, adakah dia dua-dua positif? Ataupun adakah dia dua-dua negatif? Sekarang 12x ni dia adalah sebutan yang positif sebab dia tak ada tanda tolak kat depan dia. Dia tak ada tanda negatif bermaksud dia positif. Jadi kalau kita tengok dekat bawah ni pun dia tanda dia positif. Maksudnya atas dengan bawah tanda dia sama iaitu positif, bawah pun positif. Jadi kalau tanda berbeza tambah, so kalau tanda yang sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maksudnya tanda dia sama, tanda sama kamu kena buat tolak. Okay, ni tips yang penting lah kamu kena ingat. Tanda sama kamu kena tolak. So dekat sini, kamu buat garis macam ni, kamu tolak. Sebab kali ni tanda dia sama, so kamu kena tolak. So sekarang kamu pun tolaklah satu-satu. 12x tolak 12x. Bila tolak, x
jadi kosong. Kosong X dah terhapus. Okey. So sekarang kamu tolak pula yang Y ni. Yang ni. So kalau kamu nak tekan kalkulator, kamu nak tekan apa ni? Kalau nak tekan kalkulator, kamu kena tekan negatif 20. Okey, negatif 20. Lepas tu ada simbol tolak ni, kamu tolak. Okey, tekan kalkulator, negatif 20 tolak negatif 33 Y ni. Negatif 20 tolak negatif 33. Tolakkan untuk cikgu. Berapa kamu dapat? 13. 13. Okey, negatif 20 tolak negatif 33. So tolak dengan tolak akan jadi tambah. Okey, bila kamu tekan kalkulator dia akan jadi 13. So kamu tulis dekat sini 13Y. Tulis dekat bawah Y tu 13Y sama dengan, okey, sama dengan berapa ni? Sekarang sama dengan kamu kena ambil negatif 20 tolak 6. So dapat berapa? Negatif 20 ada tanda tolak 6. So 26. negatif 26. Macam inilah cara kamu tulis. Alright, so sekarang barulah kamu boleh cari nilai Y. Okay, so nak cari nilai Y, dia akan jadi macam inilah. Negatif 26 per ataupun bahagi 13. Okay, so kamu dapat Y sama dengan, tekan kalkulator, kamu akan dapat Y sama dengan negatif 2. Okay, tapi masih belum selesai. Kamu kena cari pula untuk nilai X. Jadi kamu boleh buat macam ni lah, seperti solution yang cikgu tunjukkan tadi. Gantikan Y sama dengan negatif 2 dalam, so kamu pilih kamu nak yang mana satu. 1 ke 2. Dia sebenarnya mana-mana pun tak apa. Tapi kamu pilih yang mana nombor yang kecil. So kalau ikut kamu nak pilih yang mana? 1 atau 2? Satu. Kamu boleh pilih 1 sebab nampak nombor tu kecil. Nombor 2 tu ada nombor 11 agak besar. Nanti pening pula nak selesaikan Okay, so ambil nombor 1 punya persamaan, tulis semula 3X tolak 5Y sama dengan negatif 5. Okay, alright. Okay, 3X tolak 5Y sama dengan negatif 5. Kali ni Y tu kita dah dapat nilai dia negatif 2. So yang ni Y. Okay, Y yang ini kamu gantikan dengan nilai negatif 2. Ini Y kat sini So Y gantikan dengan negatif 2. So kamu buat kurungan macam ni. Okay, jadi 3X tolak 5, Y tu jadi negatif 2 sama dengan negatif 5. Okay, so dia akan jadi 3X negatif 5 darab negatif 2. Dia akan jadi positif 10. So tambah 10 sama dengan negatif 5. Okey, lepas tu kamu selesaikan. Nak pindah yang mana dulu ni? Kamu pindahkan 10 Kamu pindahkan 10 ke sebelah kanan, tinggal 3X. Okey, so dia akan jadi, cikgu tulis kat bawah ni terhalang dengan anak panah tu. 3X sama dengan negatif 5 tolak 10 dapat negatif 15. So X sama dengan negatif 15 bahagi 3. Maka X sama dengan negatif 5. Okey.
So cikgu dapat nilai, cikgu harap kamu pun buat bersama-sama lah dengan cikgu. Okay, so nilai Y cikgu dapat -2, nilai X cikgu dapat -5. Okay, so sekarang cuba kamu semak. Ni nampak tak? Kat bawah tu X -5, atas ni Y -2. Okay, so sekarang kamu tekan kalkulator seperti cara cikgu ajar tadi. Dapat tak nilai yang sama? Tekan mode sampai jumpa EQN tadi. Okay, lepas tu tekan 1. Unknown pilih 2. So sekarang A1. Boleh tak beritahu cikgu A1 kita nak masukkan nombor apa? Tiga. Okay, A1 3. Lepas tu tekan sama dengan B1. 5. Salah. Kenapa bukan 5? Negatif 5. Good. Kena ingat B1 kalau ada, maksudnya kalau ada nombor yang ada negatif, kita kena masukkan negatif tu sekali. Okay, tekan -5. C1. -5. Okay, -5. Okay, next tekan lagi sama dengan dia akan keluar A2. Apa nilai A2? 4. Okay, good. Tekan 4, tekan sama dengan nilai B2. Negatif 11. Okay, betul. -11. Tekan sama dengan nilai C2. 2. 2. Okay, tekan sama dengan. So, dia akan keluar dekat sini X -5. Okay, jadi betul jawapan kita yang kita dapat tadi X -5. Tekan lagi sekali sama dengan, dia akan keluar Y sama dengan -2. Okay, jadi betul jawapan kita. So, boleh guna kalkulator untuk cek jawapan. Okay, boleh ke? Setakat ni itu je lah yang cikgu nak ajar kamu hari ini, iaitu kaedah penghapusan. Boleh tak sesiapa sebelum kita bersurai buat conclusion, buat kesimpulan daripada apa yang kita dah belajar pada hari ini berkaitan kaedah penghapusan. Kalau kaedah penghapusan ni maksud dia mula-mula kita nak tengok apa dulu? So daripada semua yang ada kat sini, Hawa, Alia, Adila, Akila, boleh tak Farhan, Syazwana, Rabiatul, Adam dan 10 orang yang lain. Dan 8 orang yang lain yang join kelas ni sekarang. Boleh tak bagi satu kesimpulan apa yang kamu dah belajar sebenarnya pada hari ni? Apa yang Cikgu Yati duk pok-pek dari tadi ni kan? Bukan selalu kamu dengar. Kita bukan selalu berjumpa pun. Inilah baru jumpa. Kamu boleh cakap lah, jangan tak takut. Cikgu tak adalah nak marah. Apa yang kamu belajar hari ni Boleh bagi tahu cikgu? Sebelum kita bersurai ni. Ya? Bila kita nak tahu jawapan dia, kita kena tengok dua pemboleh ubah. Okey, nak tengok tu, tujuan kita tengok tu untuk apa?
Sebab kita guna kaedah penghapusan ni, tujuan dia, bila kita tengok tu tujuan dia kita nak tengok supaya dia sama ataupun tidak. Sebab bila sama baru kita boleh buat kaedah penghapusan. Kalau tak sama, tak boleh buat kaedah penghapusan. Jadi kalau tak sama apa nak buat? Kalau satu pemulihan ubah tu, dua-dua pemulihan ubah tu kita tengok nombor dia tak sama. So kalau tak sama kita kena bagi sama. Okay? So kena bagi sama. Bila nak bagi sama, kita kena darab dengan sesuatu nombor supaya dia sama. Jadi bila sama baru boleh kita buat penghapusan. Okay, dalam nak buat penghapusan ada dua kaedah, ada dua tips yang perlu kamu ingat. Kalau tanda berbeza, tanda berbeza kamu kena tambah. Macam yang ini tadi, tanda berbeza kena tambah. Ini ni contoh tadi, kalau nombor dah sama tapi tanda dia satu operasi tambah, satu operasi tolak, maksudnya dia berbeza. Kalau berbeza kamu kena tambahkan kedua-dua persamaan tu. Okay. Dan satu contoh yang kedua kita buat tadi, kalau tanda sama kamu kena buat tolak. So kamu boleh jot down lah tips dia dekat sini. Yang ni, tanda berbeza tambah, tanda sama kamu kena tolak. Okay, itu yang cikgu ajar hari ni. Dan satu lagi cikgu ajar cara nak guna kalkulator untuk cek jawapan. Okay, alright. Jadi sebelum kita bersurai, cikgu nak bagi homework. Tapi homework tu satu soalan je, boleh tak? Satu je untuk kamu cuba buat. Sebab bila dah belajar kenalah cuba kan satu je. Cikgu buka modul je. Modul yang bab persamaan linear ni. So cikgu bagi satu soalan je kamu try buat, soalan mudah. Kamu dapat soalan tu, kamu samakan dulu untuk buat penghapusan. Sekejap sementara tunggu dia keluar. Cikgu tunjukkan selepas ni satu soalan, lepas tu kita bersurai. Boleh ke? Sorry lah dah terlajak masa sedikit. Cikgu harap kamu okey lah. Tak apa sambil-sambil nak makan cok kodok ke, makan kuih ke, nak minum air ke, tak apa. Sebab dekat rumah okey je, tak ada masalah. Satu soalan je untuk cikgu tunjukkan kat kamu. Sorry dia lambat sikit keluar. Okay, ni adalah modul kamu. So ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okay, bagi siapa yang ada modul, kamu boleh buka modul kamu muka surat 19. Okay, ni adalah modul muka surat 19. Okay, satu soalan je cikgu nak minta kamu buat. Kamu cuba buat. Ini soalan dia. So kamu boleh, yang tak ada modul, kamu boleh tulis sekarang ataupun nak screenshot ke. Soalan dia adalah 5x tolak 2y sama dengan 2. 3x tolak 4y sama dengan 18. Okay, so cikgu nak kamu selesaikan persamaan linear serentak ni guna kaedah penghapusan yang cikgu ajar tadi. Boleh Okay, so ini soalan dia. Alright. Dah salin? Dah screenshot? Semua nampak soalan dia? Okay, ini adalah soalan dia. Satu je soalan cikgu minta kamu buat. Kamu buatlah dalam kertas. Lepas tu kamu hantar dekat cikgu. Snap jawapan kamu dan hantar dekat cikgu. Satu je tau. Jadi janganlah rasa berat nak buat tu satu soalan tu. Okay, so cikgu rasa sampai setakat ini sahaja. Okay, jadi sebelum berakhir kita baca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jadi kita jumpa di kelas yang akan datang. Terima kasih join kelas cikgu. Assalamualaikum. Bye. Kamu boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Cikgu. Bye. Okey, Hawa, Adam dan Ainil Hawa. Kamu boleh bersurai. Hawa Wahab. Hawa Wahab, are you there? Hawa Wahab, are you there? Kamu boleh bersurai sekarang? Hawa Wahab.